Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, di dalam Islam terdapat satu kaedah yang perlu kita pegang, iaitu setiap perkara ghaibiyah atau perkara-perkara ghaib ianya mestilah berdasarkan kepada petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah daripada sahabat Nabi yang bernama Abi Tufail Amir bin Wasilah, bahawa beliau menyebut kuntu bil Kufah. Pada suatu hari, seorang sahabat Nabi yang bernama Abi Tufail radhiyallahu ta'ala anhu, yang disebut sebagai sahabat yang paling muda atau yang terakhir meninggal dunia. Beliau diriwayatkan meninggal pada tahun 104 Hijrah. Ketika Abu Tufail radhiyallahu ta'ala anhu sedang berada di Kufah, maka telah kecoh ketika di Kufah itu bahawa telah muncul Dajjal. Maka sikap yang dilakukan oleh Abi Tufail radhiyallahu ta'ala anhu sebagai sahabat yang muda ialah fa'ataina ala Huzaifah bin Usaid radhiyallahu ta'ala anhu, mendatangi sahabat yang lebih tua, lebih senior dan lebih alim yang bernama Huzaifah bin Usaid radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat Nabi yang kibar yang meninggal dunia pada tahun 42 Hijrah. Huzaifah bin Usaid radhiyallahu ta'ala anhu qala inna ad-dajjal law kharaja fi zamanikum la ramathu sibyanu bil. Kata Huzaifah bin Usaid, kalaulah Dajjal muncul pada zaman kalian, maka budak-budak pun boleh tahu ini adalah satu dusta. Dalam riwayat yang disebut, maka akan dibaling Dajjal itu dengan batu atau dengan tanah. Budak-budak akan baling tanah dekat Dajjal. Maknanya Dajjal kalau muncul sekarang, orang akan tahu Dajjal ni dusta dan palsu. Walakin Dajjal yakhruju fi bughdi minan nas. Maknanya Dajjal belum muncul lagi. Walakin Dajjal, tetapi Dajjal ini yakhruju fi bughdi minan nas, dia akan keluar pada zaman apabila berlakunya kebencian antara manusia. Maknanya manusia ni akan berpecah dan saling membenci satu sama lain. Waqifatan minad din, dan manusia pada zaman itu sangat nipis akan ilmu agama mereka. Maknanya agama mereka pada waktu itu sangat nipis pegangannya. Wasu'iza tabainin, dan hubungan satu sama lain adalah sangat buruk, yang mana ketika itulah Dajjal akan muncul dan akan dibentangkan kepada Dajjal permaidani ataupun dibentangkan kepada Dajjal laluan-laluan yang mudah untuk Dajjal mendatangi manusia dan merosakkan dan menyesatkan manusia. Begitu juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak dan dikeluarkan oleh Imam Abdul Razak dan lain-lain dengan sanad yang sahih. Apa yang disebutkan oleh Huzaifah bin Usaid ini tidak ada jauh beza dengan hadis yang diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang lain, bahawa dikeluarkan daripada Imam Ahmad. Apa yang disebutkan oleh Huzaifah bin Usaid ini tidak ada jauh beza dengan hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, bahawa Nabi SAW pernah bersabda, la yakhrujud dajjal hatta yazhala an-nas an dhikrihi, bahawa Dajjal tidak akan muncul sehingga manusia lalai daripada mengingati Dajjal. Dajjal tidak akan muncul sehinggalah sampai pada zaman manusia tidak lagi mengingati Dajjal. Wa hatta tatrukal a'immatu zikrahu ala manabir, sehingga para imam tidak lagi mengingatkan orang ramai tentang Dajjal di atas mimbar. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Haisami, Imam Ahmad dan lain dengan sanad yang sahih. Dajjal akan muncul pada zaman yang orang tidak lagi peduli tentang hari kiamat dan orang tidak lagi yakin tentang apa yang diramalkan atau dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, apabila kita berbincang tentang hadis-hadis ini, kita melihat bagaimana sikap para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum seperti Abi Tufail yang merupakan sahabat, tetapi apabila berhadapan dengan situasi atau perkara yang di luar kemampuannya, maka tidak ada segan silu. Sebaliknya beliau merujuk kepada orang yang lebih faqih dan lebih alim, merujuk kepada sahabat yang lebih senior seperti Huzaifah bin Usaid yang lebih tua dan lebih berilmu. Ini adalah sikap yang perlu dipelajari oleh kita semua sebagai orang awam untuk bertanya kepada ahlinya. Fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Maka rujuklah kepada orang yang mengetahui jika kamu tidak tahu. Maka inilah yang menyelamatkan kita daripada kesesatan.